Oke, salam dan salam sejahtera, dan saya nak mengulas kembali ya berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad ya. Saya lihat begini. Yang kena siasat adalah Tun Daim Zainuddin. Tetapi yang meroyan adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kita juga lihat bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri yang ke-10 menjadi satu mimpi buruk, satu mimpi ngeri kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sehingga kan dia tidak senang melihat Datuk Seri Ibrahim mentadbir negara. Di samping itu, kita tahu bahawa lantikan SPRM adalah di zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ketua SPRM yang ada hari ini bukan daripada zaman pemerintahan Datuk Seri Ibrahim, bukan dia tukar. Zaman Tun Dr. Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri, dia menukarkan ketua SPRM. Jadi jelas di sini kita lihat dia menukar juga ketua peguam negara waktu itu. So jelas di sini siapa yang salah guna kuasa? Siapa yang gunakan punca kuasa daripada Perdana Menteri itu? Jelas di sini dia mempersoalkan orang, tetapi dia lupa bahawa diri dia sendiri melakukan salah guna kuasa yang berleluasa. Dia berselindung di sebalik kuasa itu. Hari ini saya lihat dalam kenyataan dia, yang mana dia kata melibatkan kes Zahid Hamidi selaku timbalan Perdana Menteri yang ada hari ini. Dia kata apa? Yang pertama, rasuah dikurangkan dengan menghentikan dakwaan terhadap kesemua 47 kes timbalan Perdana Menteri dan dalam mahkamah. Dengan ini 47 kes rasuah dikurangkan. Rakyat di luar sana semua tahu kes Zahid Hamidi ini dibuat oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad di waktu dia menjadi Perdana Menteri, sewaktu dia dalam Pakatan Harapan, sewaktu dia nak mengkhianat Pakatan Harapan itu. Dan Zahid Hamidi ini 47 kes ini bukan dibuang kes, bukan dihentikan. Ramai ahli-ahli politik yang ada di luar sana mempunyai kes DNA. Mungkin bukti tak cukup, mungkin pendakwaan itu melibatkan perkara-perkara yang boleh kita lihat ya tidak sesuai, maka dihentikan. Sementara DNA ini besok pun Zahid Hamidi boleh disiasat semula, ataupun boleh lagi pendakwaan itu dibuka semula, kes dia, file kes dia boleh dibuka ya. Semua rakyat tahu berkenaan dengan isu ini. Kenapa kes contohnya Syahidan Kasim tidak Tun Dr. Mahathir cakap? Sewaktu zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, daripada kes yang banyak-banyak ini tinggal 47 kes. Kita juga tahu bahawa Muhyiddin Yassin bukan DNA kan kes ini, tetapi mahkamah zaman Muhyiddin dia buangkan terus kes Zahid Hamidi ini. Sebab itu 47 kes ini pula menjadi DNA. Nah, ini kita tahu. Di sini dia mempersoalkan kenyataan yang dikeluarkan oleh Statutory ya, deklarasi ya, Datuk Abdul Murad Khalid, bahawa Anwar terlibat dengan rasuah 3 bilion. Tidak diteruskan tindakan, no future action. Dengan ini 3 bilion diselamatkan. Maksudnya di sini dia kata Datuk Seri Anwar Ibrahim terlibat dengan rasuah sebanyak 3 bilion. Saya nak tanya dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad, Datuk Murad ini menjadi timbalan Menteri Kewangan waktu itu di bawah siapa? Di bawah pemimpin Pakatan Harapan, di bawah Parti Keadilan Rakyat, ataupun di bawah Datuk Seri Ibrahim di zaman dia sendiri. Kalau Tun merasakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim waktu itu terlibat dengan rasuah 3 bilion, kenapa hari ini baru Tun Dr. Mahathir Mohamad nak cakap? Dia ada kuasa 22 tahun, 22 bulan, dia boleh siasat Datuk Seri Ibrahim. Bukan saja siasat, dia telah penjarakan Datuk Seri Ibrahim dengan mudahnya. Melalui kes liwat yang tidak jadi, usuk tilam, naik turun tilam mahkamah. Rakyat semua tahu. Saya sebagai anak muda waktu itu melihat kes ini dengan teliti dan ikuti sampai hari ini bahawa Tun Dr. Mahathir Mohamad telah membohongi rakyat Malaysia. Anak-anak muda yang sewaktu itu, yang hari ini dah menjadi dewasa seperti mana saya hari ini, yang jelas ya, kamu telah menyalahgunakan kuasa waktu itu. Dan isu 3 bilion ini, kenapa waktu itu tak siasat? Kenapa hari ini baru nak siasat? Baru nak cerita seolah-olah benda itu berlaku. Inilah pembohongan. Di sini dia ada juga cakap bahawa wakil parti pembangkang bersirak semua sokongan Anwar kerana dakwaan sokongan dibuat untuk mendapat peruntukan kewangan dari kerajaan. Ini dianggap juga sebagai rasuah. Ini tidak dianggap juga sebagai rasuah. Dia persoalkan isu pemimpin daripada Perikatan Nasional hari ini, yang hari itu 5 orang, termasuk yang satu lagi Tanjung Karang ni 1 orang, 6 orang konon-kononnya mendapat penuntukan daripada kerajaan, dan akhirnya mereka dilihatnya sebagai satu rasuah kepada mereka ini tadi. Saya nak beritahu dekat Tun Dr. Mahathir Mohamad, Tun waktu dia duduk dalam Pakatan Harapan,
kata-kata daripada UMNO yang melompat kepada Parti Bersatu waktu itu berapa ramai. Tun rasa-rasa itu tidak rasuah lah. Tun rasa-rasa bahawa mereka ini melompat atas angin kosong macam tu. Kalau tak ada persefahaman janjinya dengan Tun. Parti Bersatu yang kita lihat hari ini, semua pemimpinnya adalah daripada UMNO dan juga Parti Keadilan Rakyat. Mana ada pemimpin mereka ini yang tulen? Mungkin ada 1-2 ekor lah di antara mereka ini yang tulen, anak-anak muda. Mungkin Wan Ahmad Faizal itu. Tetapi hakikatnya Bersatu itu ditubuhkan atas dasar khianat kepada komponen parti asal mereka. Jadi Tun bercakap apa hari ini? Macam mana anak-anak muda, rakyat di luar sana nak percaya cakap Tun ni? Semua orang yang dia nak salahkan. Jadi hari ini rakyat tidak bodoh. Di sini dia cerita juga tentang ketua Ispraim memiliki berbilion saham yang dianggap sebagai rasuah kerana adiknya ketua salah guna akaun. Ini juga kebodohan yang dia nak tonjolkan kepada rakyat bahawa kelemahan pemimpin terdahulu ini. Kawan-kawan tahu ya, isu Tan Sri Azam Baki ya, berkenaan dengan isu juga adik dia yang isu juga dia yang terlibat dalam, kita dengar dalam media sosial yang mengatakan bahawa memiliki berbilion saham ya. Ini zaman Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Zaman Datuk Seri Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Kenapa mereka tak siasat benda ini? Kenapa nak cerita hari ini? Kenapa waktu itu Tan Sri Azam Baki dilantik oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin tanpa sokongan daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk melantik ketua Ispraim yang ada hari ini, Tan Sri Azam Baki, dan diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong tanpa daripada sokongan Muhyiddin, tak dapat Tan Sri Azam Baki hari ini jadi ketua Ispraim. Bukan zaman Datuk Seri Ibrahim. Jadi kalau kamu kata ketua Ispraim hari ini ada masalah dengan integriti, masalah dengan rasuah, masalah dengan pembelian saham menggunakan akaun adik ataupun akaun beliau sendiri, ini patut disiasat oleh Muhyiddin. Bukan disiasat hari ini nak suruh semua kesalahan diletak dekat bahu Datuk Seri Ibrahim. Inilah masalah Mahathir ini. Di sini dia mempersoalkan isu-isu yang membabitkan Tun Daim Zainuddin, yang mana anak isteri mereka dia dapat bersalah dan sejak 42 tahun lah, 30 hari dan sebagainya. Yang disiasat adalah Tun Daim Zainuddin. Saya percaya Tun Dr. Mahathir Mohamad disiasat atas kenyataan dia yang resis, bukan isu dakwaan rasuah dan sebagainya. Yang disiasat berkenaan dengan harta bendanya sekarang ni anak dia. Jadi dia takut sangat orang siasat harta anak dia, orang takut siasat harta Daim. Jelas menunjukkan bahawa Tun Dr. Mahathir Mohamad dilihat oleh rakyat bersekongkol untuk menutupi sesuatu perkara yang mungkin melibatkan integriti dalam pentadbirannya dulu. Itu saja. Jadi Tun berehatlah. Sebelum lebih panjang, lebih parah lagi, dunia media hari ini dan rakyat di luar sana sudah dah makin bijak, dan rakyat boleh membaca, dan rakyat boleh lihat. Maka semakin banyak Tun bercakap, semakin banyak rakyat buat kajian, semakin banyaklah andaian rakyat, dan akhirnya Tun akan tersepit. Kuasa yang Tun nak dapat hari ini dah tak boleh dah. Tun dah di penghujung jalan dah. Dan akhirnya Tuhan pertunjukkan bahawa kekuatan politiknya juga dah tak ada. Bersama dengan JTA, satu kerusi tak menang. Hilang semua deposit. Diri dia sendiri kalah, anak sendiri kalah. Tempat dia sendiri yang puluh tahun dia jaga, dia tumbang macam tu je dengan hilang deposit. So, sudahlah. Tun Dr. Mahathir Mohamad ni, kamu berehat. Sepatutnya bantu kerajaan. Kamu ungkit perkara-perkara lama. Ni semua kena kepala sendiri. Akhirnya, rakyat menilai dan kamu dilihat oleh rakyat sebagai seorang kata negarawan negara. Nanti tak pasal-pasal rakyat kata kamu bukan negarawan, tapi orang paling nyanyok, dan rakyat anggap kamu sebagai orang bodoh. Kamu menyusahkan, dan akhirnya di akhir hayat didakwa. Ini satu perkara yang saya haraplah pengajaran kepada pemimpin lain. Janganlah tidak ada integriti apabila kamu berkuasa, apabila kamu masih gagah. Hidup macam roda, lama-lama tua. Kita tengok mana-mana pemimpin yang ada hari ini dah tua bangka, akhirnya berdepan dengan masalah Ispraim, disiasat dan sebagainya, akhirnya menyusahkan diri sendiri.
So saya tak nak ulas panjang-panjang, itu saja berkenaan dengan tun nih. Sekian, terima kasih. Thank you.